Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bertemu dalam wacana Al-Quran pada hari ini. Kita bongkar solusi Quran. Kita ingin membina ekosistem Islam pada hari ini dalam tajuk kita Business MLM. Sah atau salah? Dan kita bersama dengan dua orang panel yang akan berkongsi ilmu, pengalaman untuk sama-sama kita melihat bagaimana cahaya Al-Quran yang akan memberi panduan kepada kita berbisnes dibenarkan, MLM, adakah ia dibenarkan ataupun di manakah yang sah, manakah yang tidak dibenarkan menurut pandangan panduan daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah. Bersama kita dua orang panel yang berbahagia, saya mengucapkan selamat datang kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Zaharuddin bin Abdul Rahman. Selamat datang, Doktor. Ya, terima kasih. Ya, dan bersama kita juga Dr. Haji Tengku Asmadi bin Tengku Muhammad. Selamat datang, Doktor. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, dapat bertemu pada hari yang berbahagia ini untuk sebelum kita pergi pada PKP hari esok, ya, bersama dengan dua orang tokoh kita untuk kita membincangkan, berkongsi ilmu pengalaman dalam tajuk yang penting kerana bisnes adalah satu perkara yang sudah pun termaktub ataupun dilaksanakan oleh manusia untuk mencari peluang sumber rezeki yang lama. Tetapi apabila ada MLM, itu adalah satu perkara yang mungkin satu istilah agak baru mungkin yang kita ingin sama-sama selongkar, bongkar panduan daripada Quran dan Sunnah agar apa yang kita laksanakan ini bagi tuan-tuan yang berada di online, ya, boleh share di Facebook untuk kita sama-sama memaklumkan pada rakan agar semua apa yang kita buat ini dicerahkan dengan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Kita ingin terus pada hari ini untuk membincangkan perkara ini berpandukan kepada surah An-Nisa ayat 29 hingga 30 agar kita nampak perspektif tentang bagaimana hubungan muamalah dengan sesama manusia dengan pencerahan daripada surah An-Nisa sebagai salah satu rujukan sebelum kita pergi kepada perbincangan kita. Jadi persilakan Ustaz Tirmizi. Terima kasih Fadil Tuan Fazrul, yang berbahagia sahibul fadilah Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, dan juga terpukan kepada Dr. Tengku Haji Asmadi bin Tengku Muhammad. Alhamdulillah, ayat yang ke-29 dan 30 akan kita baca sama-sama menjadi asas pada perbincangan kita pada petang ini. Mudah-mudahan kita dipandu wahyu ilahi dan akan dicerahkan lagi oleh yang berbahagia Fadil Dr. insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم.
Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada surah An-Nisa ayat yang ke-29 hingga 30 yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang terjadi atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Ayat 30, dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan berbuat zalim, kami akan memasukkan ke dalam neraka yang demikian itu mudah, amat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah panduan daripada surah An-Nisa, surah yang turun selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Surah An-Nisa ini penuh dengan peraturan, dan salah satu peraturan yang diberikan sebagai SOP dalam kehidupan kita, sebagaimana dinyatakan pada ayat 29 dan 30 ini, tentang hubungan sesama manusia, jangan makan kepada harta dan jangan makan harta secara batil kecuali bisnes tijaratan an taradim minkum. Jadi di sini saya mungkin terus kepada Ustaz Dr. Zahruddin bin Abdul Rahman untuk menjelaskan, Ustaz Doktor, ya, berkaitan dengan apa maksud di sini yang dikaitkan dengan istilah jangan makan secara batil, harta secara batil, dan dibenarkan di sini tijaratan an taradim minkum, bisnes yang kamu redha sesama kamu itu. Apa maksud sebenar, dan terus saja kita nak lihat MLM ini adakah bisnes yang diredai sesama sendiri ataupun kat mana yang boleh tergelincir. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fazrul, saudara saya Al-Fadhil Dr. Tengku Asmadi dan Ustaz Tirmizi dengan bacaan yang sangat hebat tadi. Alhamdulillah, cukup menusuk ke dalam kalbu kita semua. Baik, jadi berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan makan. Maknanya yang pertama sekali Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu. Maknanya ayat ini menumpukan orang-orang yang beriman. Kalau kamu nak masuk kumpulan orang beriman, inilah dia ciri dia. Maknanya kalau kamu tak boleh nak berikan komitmen kepada apa mesej selepas ayat ini, kamu belum cukup beriman. Kamu baru Islam, baru Muslim, belum mukmin. Maka apa yang Allah kata, la ta'kulu amwalakum bainakum. Jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara batil. Batil dihuraikan oleh ramai ulama, mufassirin dan lain-lain fuqaha. Iaitulah yang pertama, batil itu artinya kita makan harta orang lain itu dengan cara yang pertama adanya perkara-perkara yang mencarikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah dia ada hak manusia dan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak Allah Subhanahu Wa Taala iaitulah jangan ada riba. Jangan ada riba. Kalau ada riba saja dalam transaksi kamu, maka kamu punya redha tak berguna dah. Jadi jangan kita anggap bahawa redha boleh menjadikan kita punya transaksi semua jadi halal. Tidak, ya. Ada sebahagian keredaan dalam bab riba, dalam bab zina, dalam bab bunuh, maka semua redha itu tidak terpakai kerana dia mencarikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua iaitulah dalam perkara yang lain, iaitulah yang melibatkan judi. Sebab itulah judi, kalau kita berjudi, bukan kita lah, orang lain. Kan? Dia berjudi, dia kata saya redha, saya kalah pun, saya nak berseronok sahaja. Kan? Jadi harus tak? Tak harus. Jadi dalam bab judi pun, keredaan kamu tidak mengubah hukum menjadi harus. Jadi judi pun qat'iyan, secara qat'i, secara putus, ianya adalah haram, tidak boleh diambil oleh sesiapa pun, termasuk juga riba. Jadi bila ada judi, bila ada riba, maka dia makan harta sesama kamu secara batil. Walaupun orang yang menjadi mangsa meredainya. Jadi kemudian pergi kepada yang ketiga, barulah ada gharar. Iaitulah perniagaan yang adanya gharar, iaitulah uncertainty dalam dia punya harga, dalam dia punya delivery. Jadi kalau ada uncertainty, ketidaktahuan ketika kontrak itu dilaksanakan, yang boleh membawa kepada permusuhan, pergaduhan. Lalu yang itu adalah dinamakan yang boleh pertikaian. Maknanya saya kata yang ini, saya katakan yang saiz dia begini, awak tak sebut saiz dia begini. Jadi dia dah bergaduh. Jadi sebab tu dalam Islam mesti tetapkan spesifikasi, description kena jelas. Deliverynya siapa, cost postnya siapa, semua dalam transaksi. Kalau tak jelas, maka kita ambil peluang atas kelalaian dan kecuaian orang lain, tak boleh.
Walaupun kita kata macam ada kes baru ni saya baca, ada satu pasangan ni dia tiba-tiba dapat duit 200,000 dalam akaun bank dia. Kan, lepas tu dia pun pergi belanja cepat-cepat. Bank contact dia untuk uruskan, dia tak nak layan. So dia dah habis belanja, dia bayar rumah dia. Kemudian akhirnya dia pun tertangkap dan dia kena dibicarakan, dia dapati bersalah, dia mengaku dan akan dihukum. Ada hukum dendanya, ada hukum penjaranya, ada hukum dari sudut dendanya. Jadi dari sudut akhirat pun salah, dia bukan rezeki terpijak. Sama macam orang ada lori beras ke lori susu ke jatuh dekat highway, kita pun tahu rezeki terpijak. Tidak, itu neraka terpijak kadang-kadang boleh jadi masalah ke akhirat. Dia bukan rezeki terpijak, itu hak orang, kita tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Baik, jadi itu adalah termasuk semua dalam bab batil sebenarnya. Secara ringkaslah, kita tak secara sepenuhnya kan. Kemudian bila disebut Allah SWT sebut ila antakuna tijaratan antaradin, iaitulah tetapi apa yang kamu mesti lakukan, kamu mesti pastikan adanya taradi. Taradi ni iaitulah apa saja yang boleh membawa kepada redha di antara kedua-dua pihak bila mana tidak bercanggah dengan hak Allah, maka itu adalah target maqasid syariah dalam bab perniagaan. Jadi bila kita tengok multi-level marketing, for example, jadi multi-level marketing ni, dia ada tak taradi? Yang pertama, dia kena ada taradi. Yang pertama, di antara syarikat dengan ejen-ejen. So, mesti ada perwakilan yang jelas. Dia ni sebagai kita punya ejen, apa yang dia layak. Kemudian, dia ada tak gaji tetap, ataupun dia commission base sahaja, ataupun dia commission base sahaja, ataupun dia ada lagi kalau tak capai satu target, dia akan dapat hadiah lagi. Maka apa kontrak dia? Kalau kita kata kontrak dia, itulah dia. Tak boleh. Kontrak dia kena bertulis. Dia kena, sebab itulah dalam syarikat-syarikat multi-level ni, banyak yang datang jumpa saya, yang minta saya untuk tolong. Saya kata kalau nak datang jumpa saya, jangan panggil ejen. Panggil big boss datang. Panggil owner datang. Bukan saya ego. Tapi saya dah banyak kali penat didatangi oleh upline ini, tapi akhirnya saya beritahu macam menabur air di atas daun keladi, kerana mereka tak boleh mengubah sistem. Mereka bukan owner. Maka sebab tu kalau yang Chinese company datang, saya kata you datang. You tak datang, you tak nak. Kita close the deal. Kan deal break. Kan? So jadi itu keadaan dia, sebab dia kena datang daripada atas. Jadi, kontrak tu kena jelas. Kalau kontrak tu dalam bentuk form, dalam bentuk borang tu kena ada terma-terma dia. Syarat-syarat dalam kontrak tu walaupun kita beli roti, tapi kalau syarat itu salah, roti tu pun jadi haram beli. Walaupun roti itu harus. Jadi syurut itu, syarat-syarat ni ada yang boleh membawa kepada rosaknya akad, ada yang tidak. Sebab tu dalam multi level, untuk menunaikan tanggungjawab taradi itu, maka big boss ataupun owner kena betulkan kontrak, kena betulkan syurut, kena cek itu dan ini, kemudian selesai satu pihak. Baru tik satu baru. Kan? Lepas tu nak cek pula yang kedua. Taradi pertama ada. Lepas tu taradi yang kedua, orang dekat bawah tu pula, dekat bawah ni, downline dia ni, bila orang bawah jual, orang atas dapat. Orang bawah tak redha, boleh tak? Orang bawah tak redha, kita kena tengok awal tadi. Kontrak pakai apa? Kalau kontrak tak tahu pakai apa, kita akan confuse. Maka sebab tu kontrak tu kena betul. Kontrak tu contohnya, hibatun masyrutah. Ataupun hibatun mu'allaqatun bisyart. Hibatun mu'allaqatun bisyart ni dalam bahasa Melayunya, iaitulah hadiah yang diikat dengan syarat. Jadi kalau kamu dapat capai 200,000, grup kamu, syarikat akan bagi kepada kamu sekian-sekian. Maka itu hibatul syart. Ini dalam mazhab Syafi'i tak diharuskan. Tapi dalam mazhab Hanafi dan juga dalam mazhab Hanbali diharuskan. Dan begitu juga yang dipilih oleh Imam Ibn Taymiyah dan Imam Ibn Qayyim. Maka mereka haruskan. Berdasarkan kepada satu hadis Jabir, yang mana Nabi SAW pernah cakap pada seorang sahabat, bahawa kalau ada harta datang daripada Bahrain, aku akan bagi kepada kamu sekian-sekian. Hakadha wa hakadha. Kan? Tetapi apa yang berlaku, Nabi wafat sebelum Nabi sempat berikan benda itu. Ketika Nabi dah wafat pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar tahu perkara ini, Jabir datang jumpa, Abu Bakar pun serahkan. Itu menunjukkan injazul amal bi al-hibatul mu'allaqatun bisyart, maka itu menjadikan dalil kepada ulama yang mengatakan harus. Itulah lebih kurang dalam orang pertama. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Zahruddin mencerahkan kita tentang ayat 29 dan 30 ya. 29 tadi bercakap tentang
jangan makan kepada harta yang batil dikaitkan dengan riba, dengan judi dan gharar tadi juga, ya. Dan bila ada tijarah itu mesti ada syarat taradi minkum, iaitu suka sama sukalah, ya, redha di antara satu sama lain tadi dengan kalau kita kembali kepada surah Al-Baqarah itu ada dia punya akad jual beli perjanjiannya itu tadi. Itu yang dikongsikan sebentar tadi. Jadi saya nak pergi kepada Dr. Tengku Asmadi berkaitan dengan bisnes, ya. Bisnes ini sebagai satu aktiviti yang diharuskan, ya, yang diangkat di dalam Al-Quran. Dan lebih daripada itu, bila bercakap tentang MLM, doktor ada pengalaman, ya, dalam bisnes sendiri dengan MLM beberapa organisasi. Dan di sini mungkin kalau doktor boleh mencerahkan tentang ada bisnes secara umumnya dilakukan, tapi kerana kita berpandukan pada ayat 29 tadi itu, unsur redha meredai dan juga elemen batil ini. Pengalaman doktor secara umum lah, ya, secara umum pengalaman tengok kepada beberapa company tanpa nama, ya, tanpa nama. Faham. Ada tak ianya berlaku dan bagaimana doktor menguruskan perkara tu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana terima kasih Ustaz dan juga sahabat saya Dr. Zaharuddin. Baik, bila bercakap tentang MLM, pengalaman saya dalam MLM ni memang banyak. Saya bermula terlibat dalam MLM bermula pada tahun 1994 lagi. Oh, lama. Okey, dan saya dah terlibat banyak company. Bila orang datang, kita masuk. Datang, masuk. Dan saya melihat bahawa kenapa saya begitu berminat dalam bidang ini, MLM ni, di samping bisnes biasa saya, disebabkan MLM ataupun dulu dipanggil direct selling, sebelum dipanggil MLM, direct selling panggil, dia adalah satu bisnes yang mana bermula dengan modal sepatutnya modal yang kecil dan dia fokus kepada kebaikan produk. Maknanya tadi kita ada produk, kita jual, kita dapat commission, kita ajak orang join sekali, maka orang tu pun jual, kita dapat commission. So dia ada sistem marketing plan dia. Dulu tidak ada masalah sangat. Dulu pada saya very straightforward, ya. Dulu kalau MLM yang pertama saya masuk dulu tahun 94, yuran, dia ada yuran bayar RM50, tetapi masa tu tak ada pula dia kata daripada RM50 tu RM30 untuk awak. Tak ada. RM50 untuk company. Dia kata ya untuk pengurusan dia semua. Okeylah, bagi kat dia semua. Kemudian ada produk. Jadi betul-betul fokus kepada produk, jual produk dan sebagainya. Maka kita jual, kita dapat untung runcit. Kemudian kita ajak orang masuk, orang tu jual, kita dapat overriding. Baik. Bila sampai kepada tahap, saya tak tahu bila bermulanya, dia mula menjadi satu keadaan yang mana, yang saya tak join yang jenis macam ni, yang mana produk sudah menjadi hanya alat, tetapi yang dijual sebenarnya adalah sistem. Dia dah gunakan sistem. Maknanya wayang aja produk ni. Tak ada benda pun produk ni sebenarnya. Tapi bila sistem, dia berlaku pula money game dalam sistem. Dia manipulasikan. Yang mana bila dimanipulasikan, maka bila orang nak join, dia mula kena beli dalam satu jumlah yang banyak. Besar. Dan akhirnya, dia bukan pakai sendiri, dia pakai pun sikit saja. Kadang-kadang barang tu pun bukan keperluan pun. Tidak ada keperluan. Tetapi barang itu adalah barang yang dibeli kerana dia nak masuk dalam perniagaan itu. Kemudian nak jual pun tak boleh sebab dia tidak ada skill untuk menjual. Jadi akhirnya dia kadang-kadang upline pula membuat janji bulan dan bintang bahawa tak apa, nanti dia tolong jual, dia tolong itu. Maka dia percaya kepada upline itu tadi, maka dia pun beli, dia laburkan. Malah saya tahu ada di antara mereka yang berhutang sampai RM20,000, RM60,000. Sampai hari ini pun dah anak 3 pun masih tanggung bayar lagi. Okay, itu satu. Itu pengalaman Dr. Tengku Asmadi, ya, berkaitan dengan MLM ini. Ada yang nampak gayanya tidak ada mematuhi kepada istilah taradi minkum tadi itu, ada money game, ya, bukan produk yang ingin dijualkan tetapi sistem yang dimanipulasi agar saya pun ada mendengar lebih kurang kawan jugalah yang dia nampak macam water filter contohnya kan. Jadi dia kata nanti boleh jual macam-macam, dia buat loan sampai RM20,000 tu pasal dia pegawai kerajaan. Tapi rupa-rupanya itu adalah jual atas jual lah ni kan, dan untuk
memastikan bahawa produk itu dapat dijual walaupun rupanya mungkin satu harganya tak setinggi yang di charge dan juga akhirnya orang ni tak dapat jual lingkup kan. Jadi perkara-perkara ini dalam dunia bisnes adalah amat mencabar. Itu sebabnya kalau saya kembali balik kepada Dr. Zaharuddin bila bercakap tentang bisnes MLM ni doktor ya. Dekat macam mana dia boleh jadi tidak apa tadi kalau kita cakap tentang riba, judi, gharar itu tadi. Macam mana dia boleh jadi begitu untuk kita sama-sama jauh dan jadikan panduan kepada pendengar yang mengikuti wacana kita pada hari ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali kita kena tengok juga kepada akta jualan langsung. Yang mana kalau kita tengok pada akta jualan langsung ni, walaupun dia meletakkan antara syarat ni bila kita jual atas nama multi level marketing, kita tak boleh nak jual kat kedai biasa. Okay. So jadi saya tak pasti sama ada kalau produk itu dijual di pasar raya tak boleh. Tapi kalau pasar raya internet saya tak pasti. So kena dapatkan pandangan daripada pakar perundangan lah. Sebab kalau tidak dia akan lari. Sebab itulah dia dibenarkan jualan langsung ni dia harga dia mahal. Sebabnya dia nak bayar kepada ganti sebagai iklan billboard tu digantikan kepada bayaran kepada ejen-ejen ya. So jadi itu neutral lah dalam Islam. Baik, jadi di mana multi level ni boleh jadi haram? Yang pertama sekali yang macam Dr. Tengku sebut juga tadi, iaitulah yang bila mana dia tidak menjual barang-barang tetapi dia menjual kepala. Quote-unquote kepala lah. Maknanya dia mengejar mencari ahli dan mana ahli kena bila masuk kena bayar harga yang mahal dan dapat sesuatu yang tidak kira-kiranya berbaloi. Tidak berbaloi tapi harganya mahal. Untuk melengkapkan kaki. Dia ada kaki pula. Dia bukan satu layer, dia ada binary, 2 layer, ada yang lebih daripada 3 layer. Bukanlah terus bila ada layer tu jadi salah. Jadi macam Dr. Tengku sebut tadi, yang maintain tu dia tak mutlak, tak boleh. Yang maksud saya tak boleh tu dulu kan, iaitulah maintain yang mana kita sebagai ejen kita kena beli untuk kita. Tapi kalau maintain tu kita kena buat kerja jual, okeylah. Then okay. Tapi masalahnya sebab kita syarikat kata you kena jual. So jadi apa nama tu si ejen ni dia pun beli tapi guna pihak ketiga. Terpaksa lah. Dia guna anak dia punya nama, dia guna orang lain. So jadi tahsilul hasil. Jadi masalah kat situ tau. Jadi padahal kalau kita nak kata you nak dapat hadiah komisen daripada syarikat, you kena jual, maintain supaya syarikat pun mampu sustainable. Itu logik. Dan bagi saya itu boleh, tapi kena pastikan dia diletakkan dalam kontrak dengan akad yang betul. Akad yang betul, tidak ada menzalimi dan tidak ada menindas. Jadi kat situ boleh jadi ada penindasan, ada jadi menzalimi, yang mana berat sebelah, jadi diberikan seolahnya gula-gula kepada ejen-ejen seolah mereka boleh dapat, tapi akhirnya mereka tak boleh dapat. Jadi ini adalah teknik-teknik yang dianggap menindas oleh syarikat yang tak berapa dipahami oleh ejen-ejen. Mereka hanya nampak bila mana upline tunjukkan kereta besar, rumah besar, duit banyak, sebut pasal duit, tak sebut pasal produk. Tak sebut pasal produk bagus, dia hanya sebut pasal ni, kau boleh kaya macam ni, kau boleh kaya macam ni. So jadi itu code of conduct tu pun patut diwujudkan oleh multi level marketing punya company. Sebab tu kalau kita nak patuh syariah, dia kena wujudkan code of conduct, dia kena check produk tu dia dijual ada halal jakim atau tidak, ataupun negara yang diiktiraf oleh halal jakim, itu adalah yang terbaik baik lah sebab halal jakim ni dia standard tinggi. Dan yang lain daripada itu adalah apabila sesebuah multi level itu dia kita dah sebut tadi dia ada akta jualan langsung tapi dia buat money game dengan cara dia nanti ejen sahaja, itu satulah. Yang kedua tadi ada penindasan. Yang ketiga itulah produknya produk emas. Emas dengan perak ataupun matuang kalau ada lah. Sebab emas, perak dan matuang ini dia kena hati-hati. Kalau tak betul-betul dia akan jadi riba. Dia akan jadi riba kerana ada penangguhan serahan dan seumpamanya. So jadi yang ini memang betul-betul kena fokus dan kena ada penasihat syariah. Maksudnya bila doktor cakap tadi tentang katakan emas ada penangguhan itu, beli sekarang dapat sekarang. Yes. Boleh kalau di Jongkong.
Kalau jongkong. Kalau jongkong. Kalau emas yang Emas pakai tu perhiasan ada khilaf. ada khilaf. Majlis Fatwa Kebangsaan ataupun nama baru dia Majlis Perundingan Islam kan. Mereka telah mengambil pandangan yang lebih ringan, iaitu pandangan yang dinisbahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, yang mengharuskan pembelian jewelries, wanita punya perhiasan wanita dengan boleh, maknanya lewat serah, sebab dia dianggap silah, dia dianggap barang kerana adanya campuran emas dengan workmanship. Okay. Maka dia bukan lagi emas tulen. Walaupun itu bukan pandangan jumhur, itu bukan pandangan majoriti 4 mazhab, tapi mereka ambil atas dasar umumul balwa. Umumul balwa ni iaitulah satu perkara yang telah tersebar sangat luas, maka sangat sukar untuk dielakkan, maka dia diharuskan pada kadar-kadarnya mengikut pandangan ulama yang ada. Situlah kita nak sebut kalau ada khilaf, boleh tak kita mengambil pandangan yang kurang kuat? Kan? Jadi saya ingat ada orang bertanya saya, dia kata kalau ada dua pendapat, kata harus dengan haram, boleh tak kita ambil pandangan yang harus? Maka dalam Islam, Imam Asy-Syaukani sebut, Imam Az-Zarkashi sebut, idza idza tayaqqanal rajih fa wajaba al-amal bil rajih. Apabila telah pun yakin terhadap satu perkara itu yang rajih, yang kuat, maka wajib al-amal bihi. Maka wajiblah beramal dengan yang rajih, wa ihmalil akhar, dan tinggalkan pandangan yang marjuh. Tetapi para alim ulama ada menyatakan diharuskan apabila ada kadar keterdesakan untuk berpindah pada pendapat yang marjuh, baru boleh. So jadi macam tadilah yang mengharuskan emas, ada keterdesakan, sebab kalau tidak maka pengharaman akan menjadi terlalu luas. Sebab tu saya masih ingat lagi, saya pernah jumpa dengan almarhum Tok Guni Aziz. Kan, saya pernah berkata pada beliau sendiri, saya kata orang Kelantan banyak beli emas bertangguh. Apa pendapat Tok Guru? Kalau 4 mazhab kata haram. Kan, so jadi dia pun berhenti sekejap dengan apa pendapat, dia tanya balik. So ada perbincangan lah. Tapi dia tak bagi keputusan masa tu. Cuma saya masih ingat lagi pada ketika itu adalah kita bangkitkan pendapat-pendapat Ibnu Qayyim dengan Ibnu Taimiyah dan Muawiyah bin Abu Sufyan sebelum tu. Jadi itu adalah berkait dengan emas dengan perak. Dan ada juga yang lain-lain, walaupun saya tahu perkara ini sensitif, tapi maknanya katalah company yang tu terlibat dengan perkara yang haram. Dia anak syarikat satu, katalah syarikat judi. Kan, anak syarikat judi, maka kita terlibat dengan dia, harus atau tidak? Kan? Jadi kalaulah dia ditubuhkan atas dasar korporat, tidak ada atas dasar-dasar menyebut dengan jelas kita nak support judi ke seumpamanya, ia still neutral. Kan, still neutral. Katalah Facebook ke, kan, ataupun McDonald ke, ataupun KFC ke, ataupun apa-apa brand lah yang dimiliki oleh orang bukan Islam, Apple ke, bukan Apple ni, Apple tu kan, Apple iPhone tu kan. Jadi dia di atas dasar korporat, maka dia neutral. Tapi kalau dia di asal, ini adalah anak syarikat judi, maka kalau kita di perbankan Islam, kita tak luluskan financing kepada syarikat-syarikat ni macam ni. Malah sebab kita high standard lah. Maka sebab tu kalau syarikat pembalakan pun, kalau mereka nak minta pembiayaan untuk membalak, kalau pergi ke Islamic Bank, sebahagian penasihat syariah Islamic Bank kita tak luluskan kalau mereka tak berikan plan apa nak buat lepas tu dengan tanah yang kosong tu lepas tu kan. Sebab dia merosakkan environment adalah bercanggah dengan maqasid syariah. Jadi itu antaranya lah. Jadi kalau ada wala ta'awanul 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kamu membantu di atas perkara yang bawa kepada dosa dan pemusuhan. Jadi kalau ada sumbangan kita itu membantu, maka tak boleh. Maka itulah yang menjadi masalah sekarang ini. Kalau syarikat-syarikat kita lihat dia anak syarikat kepada yang mana, maka itu kita nak double check sama dia bersambung ataupun tidak bersambung. Itulah lebih kurang Allah. Okey, saya ingatkan Dr. Tengku dulu. Lepas ni Dr. Tengku pengalaman pula. Macam mana ada orang yang dia bila terlibat dengan MLM, dia pergi tolong orang lain untuk bantu money game contohnya kan. Mungkin ada pengalaman itu. Tapi kita nak tengok dulu panduan, kita tak boleh tolong pada dosa dan pemusuhan itu sejauh mana ketika terlibat dengan mana-mana bisnes. Baik, jadi dalam Islam ada sangat clear dalam bab ini, sebagai contohnya Nabi SAW dalam hadis Nabi, di mana Nabi SAW melaknat 10 golongan yang terlibat dengan arak. Jadi Nabi pun sebutlah pembeli, penjual, pembawa, pengilang, pemerah arak, petani arak, semua sekali. Dia 10.
Jadi ulama telah ambil satu hadis ni, dia tengok ada satu lagi hadis. Dan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa al-akhidhu wal mu'ti sawa. Dalam pengharaman riba, yang beri dengan yang ambil sama saja. Sama. Yang kedua, yang ketiga, dalil yang ketiga pula, Nabi juga berikan lagi satu hadis. Nabi kata bahawa dalam bab riba ni, la'na Rasulullah SAW akilu riba wa mukilahu wa syahidahi wa katibahu. Iaitulah dilaknati dalam bab riba ni orang yang makan, yang beri makan, yang tukang tulis dan juga yang jadi saksi. Jadi kalau penjamin-penjamin kepada pinjaman riba tu pun terlibat lah. Terlibat. Bukan tak terlibat. Ya. So jadi dengan banyak lagi dalil yang lain, daripada kumpulan dalil ini para ulama telah menjadikan satu kaedah. Kaedah yang am, maka menunjukkan bahawa sesuai dengan ayat tadi itu, jelas daripada ayat, daripada hadis, bahawa apa saja yang membawa kita kepada menyokong secara jelas sesuatu perkara yang membawa kepada kesyirikan kepada Allah SWT, maka dia tidak dibenarkan. Ya. Jadi kalau dalam sokongan tu dari sudut bisnes, dia ada yang direct dan tak direct. Contoh yang tak direct macam ni. Kita beli kat kedai orang bukan Islam. Orang bukan Islam, dia orang kafir. So kita beli kat dia pun kaya. Dia pun menambahkan kekafiran dia. Menambahkan staff dia lagi. Ramai lagi staff dia tak tutup aurat. Ramai yang staff dia kafir. So jadi adakah kita terlibat? Tak. Sebab Nabi SAW telah tunjukkan satu panduan dalam hadis Sahih Bukhari. Nabi membeli barangan makanan. Maknanya tunjuk makanan tu ada sebab. Bukan baju ke, bukan. Makanan daripada orang Yahudi. Yahudi. Tapi bukan Yahudi yang sedang memerangi Islam lah. Tapi Yahudi yang neutral lah. Yahudi, dan Nabi beli itu secara hutang. Nabi cagarkan baju besi. Sehingga kan Nabi tak sempat untuk selesaikan hutang, baju besi itu telah pun diliquidkan, maka dibayar hutang tu. Maknanya nak tunjukkan, disebut dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, menunjukkan dalil boleh kita bermuamalat dengan orang bukan Islam, selagi mana tidak ada direct involvement kepada sokongan kepada gerakan-gerakan dia yang memusuhi Islam. Kalau secara tak direct, iaitulah dia secara individu, owner, tak ada, itu terputus. Individu okey. Sama juga macam ni. Ada orang tanya pada Ibnu Mas'ud, boleh tak ada orang ni dia makan duit haram, dia jemput saya pergi kenduri rumah dia, boleh tak saya hadir? Kan dia mungkin masak pakai duit haram ni. Boleh tak saya makan? Maka disebutkan oleh Ibnu Mas'ud ataupun Ibnu Abbas, antara dua, saya terlupa dah dalam musannaf ada, disebutkan bahawa kalau harta dia bercampur, kana wizru alaih, kamu boleh pergi datang makan tempat rumah dia, dan dia punya dosa kat dia saja, tak terlibat kamu. Okey. Dosa dia saja. Kalau ada bercampur, dia saja, kamu tak terlibat. Kana wizru alaih, dosa kat atas dia, bukan atas kamu. Tapi disebutkan oleh Imam Syaukani dan seumpamanya, kalau dia memang solid, dia jelas, ini semua ni aku ni, bukan akulah, perompak. Tak ada duit yang harus yang lain, tak ada. Kalau perompak macam bila berniaga tu okey. Ni perompak saja, tak boleh. 100% perompak. Tak boleh. Ataupun dia sebut dengan jelas bahawa ini adalah untuk membantu aktiviti merompak saya. Kan? Jadi pun tak boleh juga. Jadi begitulah lebih kurang Allah. Yang pertama, sebelum Al-Quran itu, macam saya sebut tadi, saya peribadi saya tak tuju kepada syarikat ini kerana saya tak kaji. Saya bincang pasal multi level yang umum. Kalau ada di luar sana siapa-siapa yang terlibat dalam money game yang memperalatkan lesen multi level, dia kena berhenti. Kalau ada melibatkan yang haram tadi, kalau confirm yang haram, kalau confirm, maka dia kena berhenti. Kerana disebutkan dalam satu kaedah usul, dia menyebutkan anna syai' idza ghalaba alaihi syai'un fayaj'al kal mawjud haqiqatan. Iaitulah satu perkara kalau ghalib zannya berlaku, maka dia sebagai macam betul-betul berlaku. Wa illam yujad, walaupun tidak berlaku. Nampak Jadi dia ada kaedah dalam usul fiqh, dia kaedah ghalib zan. Kalau ghalibnya berlaku, dia kira berlaku. Itu dia. Jadi sebagai akhirnya saya nak khatamkan dengan dua panduan daripada Al-Quran dalam bab bila mana bertembungnya keperluan dunia, keperluan pendapatan dengan keperluan akhirat. Allah sebut yang pertama dalam surah Al-Jumu'ah, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Saya minta Ustaz Tirmizi baca sekali Ustaz. Boleh. Okay, surah Al-Jumu'ah.
kita ambil masa kerana kita yakin bahawa Bagi saya habiskan baca dulu. okey, teruskan. Iaitulah, katakanlah apabila kamu dapat nampak satu perniagaan dan permainan, lalu kamu tinggalkan mereka, iaitulah kamu tinggalkan imam kamu, khatib kamu sedang berkhutbah, kamu tinggalkan dia berdiri seorang diri. Wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Katakan kepada mereka bahawa sesungguhnya apa di sisi Allah itu lebih baik daripada perniagaan dan permainan itu. Satu. Yang paling menusuk jiwa saya, satu lagi hadis, satu lagi ayat Quran dalam surah Taubah. Iaitulah Allah SWT kata, qul ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas fala yaqribul masjidal harama ba'da amihim hadha. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Allah kata, wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Ini panjang ceritanya, najis itu maksud apa. Dan Allah kata, selepas tahun ini jangan bagi lagi orang kafir musyrik masuk Masjidil Haram, masuk kawasan Masjidil Haram. Maka akibat daripada ayat itu, sahabat-sahabat menjadi sesak dada. Kerana apa? Kerana mereka membeli daripada orang musyrik. Dan sebahagian mereka menjual kepada orang musyrik. Mereka mendapat keuntungan daripada orang musyrik ini. Hasil daripada perniagaan di pasar-pasar. Tetapi apabila Allah kata tak boleh dah, mereka sesak dada. Lalu mereka merayu pada Nabi. Nabi tunggu wahyu. Allah sambung. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Kalau kamu takut jadi papa kedana miskin kerana ingin ikut Allah punya arahan, ketahuilah Allah yang memperkayakan kamu. Bukan harta itu. Jadi sama-samalah kita kalau terlibat dalam mana-mana bisnes yang haram. Bagi saya forex trading itu haram. Kalau kamu kata dapat untung, bagi saya tidak dihalalkan. Ya, contoh multi level yang tidak halal kalau ada, tak boleh terlibat. Money game, kalau boleh membuatkan kamu jadi billionaire kaya sekalipun, boleh bagi banyak kerja, boleh bagi makan ramai orang, tapi kerana dia haram, dia hanya menjauhkan manusia daripada Allah, bukan daripada mendekatkan, kerana tiada keberkatan dalam pendapatan itu. Wallahu a'lam.